Halo. Oke, hari ini kami akan buat tolok hujan dengan cara DIY lah. Oke, bahan-bahan dia ialah botol, pembaris, pisau, gunting, gam, double tape. Ya. Terus sebelum itu kita mesti memotong dulu botol ini. pas potong yang ini nih kita kasih letak begini. Oke. Seterusnya kamu lihat. Seterusnya kita akan gam double tape di bagian pembaris. Oke, ini kita guntingkan. Nah, kita lepat di pembaris. Oke. Siap. Berikut adalah proses pembuatan pin bagi tapak kajian, di mana lidi tersebut perlu diselotip dengan selotip merah dan akan ditanda dari nomor 1 hingga nomor 16. Baiklah, objektif kajian bagi kerja lapangan ini terbagi kepada dua. Yang pertama adalah untuk mengukur jumlah hujan, dan yang kedua adalah untuk mengukur kadar lakisan yang berlaku di kawasan Cerun. Secara ringkasnya, kajian ini adalah bertujuan untuk menilai pengaruh hujan terhadap kadar lakisan yang berlaku di Cerun. Inilah lokasi kajian kami yang berhampiran dengan Fakulti Perhutanan dan Tropika. Seperti yang kita lihat, tapak kajian kami ini bebas daripada pokok-pokok, dan ini juga merupakan cerunan bukit. Selepas selesai mesyuarat, Ikram, Nazrena dan juga Fatina secara sukarelanya mengambil keputusan untuk menguruskan tapak secara bertiga. Kerana pada ketika itu masa cuti semester dan majoriti daripada ahli kumpulan kami telah balik ke kampung. Ditambah pula dengan perubahan ukuran tapak dan jarak antara pin atas arahan doktor, di mana pada hari pertama kami menggunakan ukuran 150 cm jarak bagi setiap sudut persegi dan 50 cm jarak antara pin.
lalu diubah kepada 90 cm jarak bagi setiap sudut persegi dan 30 cm jarak antara pin. Tanpa membuang masa, kami meneruskan usaha kami bertiga dan ahli yang lain akan bergilir-gilir mengutip data, seterusnya mengambil alih kerja dan tugasan yang lain. Pada awalnya, kami membotakkan tanah terlebih dahulu supaya tiada gangguan akar tumbuhan dan juga rumput terhadap proses hakisan tanah. Kami juga menyucuk pin sebagai tanda bagi setiap jarak. Seterusnya, kami turut menggunakan tali berwarna biru untuk menandakan tapak yang telah dibersihkan dan dipinkan. Seterusnya, kami menggunakan selotip merah untuk mengelilingi tapak kajian, termasuk kawasan tolak hujan supaya tidak diganggu. Disebabkan hujan turun, keesokan harinya kami bergegas ke lokasi kajian untuk mengambil data kadar hakisan bagi setiap pin dan data hujan. Baiklah, sekarang kami akan mengukur kadar kecurunan di kawasan curut yang kami pilih. Begitu juga dengan hari yang lain. Ahli kumpulan yang lain pula yang akan bergilir-gilir mengutip data bagi menjayakan kajian ini. Berikut merupakan data akhir jumlah hujan dan juga kadar kecerunan bagi kumpulan kami. Secara ringkasnya, data pengukuran 16 pin menunjukkan bahawa sepanjang hari pertama hingga hari kelima, bacaan ketinggian pin adalah relatif stabil dengan julat antara 23 hingga 25 cm. Ianya selari dengan kadar hujan yang rendah dan konsisten, yaitu sekitar 7 mm. Namun demikian, bermula pada hari ke-6 dan ke-7, peningkatan mendadak dalam jumlah hujan, masing-masing mencatat sebanyak 85 mm dan 98 mm. Ia telah menyebabkan perubahan ketara pada bacaan pin, termasuk penurunan nilai dan juga ketidakseragaman bacaan. Keadaan ini menunjukkan bahawa hujan lebat memberi kesan langsung terhadap kestabilan tanah, berkemungkinan melalui peningkatan kelembapan dan pemendapan tanah sekaligus mempengaruhi kedudukan pin. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa terdapat hubungan yang jelas antara intensiti hujan dan perubahan bacaan pin, di mana peningkatan hujan menyumbang kepada ketidakstabilan tanah di kawasan kajian. Berdasarkan bacaan aplikasi pengukuran cerun, permukaan kajian menunjukkan kecerunan yang ketara dalam dua arah utama. Bagi arah menegak, sudut cerun direkodkan sebanyak 40 darjah bersamaan dengan 84% kecerunan dengan nisbah 1 sama dengan 1/19, yang menunjukkan bahawa bagi setiap satu unit perubahan mendatar akan berlaku peningkatan menegak sebanyak 1/19 unit.
Sementara itu, bagi arah melintang, sudut cerun adalah lebih curam yaitu 74 darjah dengan nilai peratusan kecerunan mencecat 341% dengan nisbah 1 sama dengan 0,29. Ini menandakan perubahan menegak yang sangat tinggi dan jarak menatan yang pendek. Keadaan ini menunjukkan bahwa permukaan tersebut mempunyai tahap kecerunan yang ekstrim, terutamanya pada arah melintang dan berpotensi menyumbang kepada ketidakstabilan permukaan, khususnya apabila dipengaruhi oleh faktor luaran seperti hujan lebat.